Pendidikan telah bermula sejak kewujudan manusia. Sistem pendidikan yang diamalkan adalah berbeza mengikut masa, tempat, dan adat resam yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat. Pendidikan diperoleh daripada pelbagai sumber dan bentuk. Perkembangan sistem pendidikan di Eropa berlaku selepas zaman Renaissance yang banyak melahirkan elemen baharu dalam bidang pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan pada abad ke-18 terletak pada golongan raja dan pemerintah, maka pendidikan lebih menjurus kepada kelas-kelas istimewa. Di Perancis, usaha untuk meluaskan pendidikan telah dilaksanakan oleh golongan belia. Pendidikan yang dijalankan lebih praktikal dan menjurus kepada mempelajari ilmu sains, matematik, dan vernacular. Mari kita lihat sejarah pendidikan di Perancis. Sejarah pendidikan yang pertama adalah semasa zaman pencerahan dan revolusi Perancis. Sistem pendidikan di Eropa sentiasa mengalami kemajuan dan proses ini berterusan sepanjang tempo zaman pencerahan. Dalam tempo tersebut, pembangunan dan perkembangan dalam sistem pendidikan meningkat dan menjadi lebih signifikan. Peningkatan dalam sistem pendidikan membentuk masyarakat membaca yang lebih besar. Hal ini terjadi karena ledakan pencetakan yang meningkatkan permintaan daripada pembaca daripada berbagai golongan masyarakat dan kelas sosial. Sejarah pendidikan sebelum zaman pencerahan. Sistem pendidikan belum begitu dipengaruhi oleh revolusi saintifik. Apabila revolusi saintifik menembusi pandangan tradisional pada masa itu, agama dan kepercayaan karut telah digantikan dengan hujah dan fakta saintifik yang membawa kepada pandangan bahwa semua orang mempunyai kapasiti yang sama dan pendidikan tidak harus terhad kepada kelas tertentu atau jantina. Sebelum abad ke-17 dan 18. Sistem pendidikan asas dimulakan oleh Jules Ferry, Menteri Pelajaran pada tahun 1880. Beliau mahukan sebuah sekolah yang mempunyai guru yang terlatih di setiap bandar dan kampung untuk menyampaikan pendidikan yang sempurna dan wajib kepada semua golongan dan tidak harus berada di bawah pengawalan gereja. Pada tahun 1880, telah wujud pemisahan yang jelas antara gereja dan pihak pemerintah. Seterusnya, mari kita lihat pertumbuhan sistem pendidikan di Perancis. Pertumbuhan sistem pendidikan yang pertama adalah peningkatan ketara kadar celik huruf di Eropa dari abad ke-17 hingga 18. Pendidikan terel disediakan untuk semua kelas masyarakat. Pada pertengahan 1920-an, majoriti masyarakat Perancis adalah celik huruf dan 50% daripada mereka telah memperolehi apa yang dipanggil sebagai sertifikat d'études yang diberikan selepas tamat pendidikan rendah pada usia 12 tahun. Walau bagaimanapun, hanya 3% penduduk mendapat manfaat karena masalah yuran yang dikenakan. Pendidikan yang kedua adalah konsep literasi. Ia menggambarkan keadaan pada abad ke-17 dan 18 adalah berbeza dari segi definisi literasi atau celik huruf sekarang. Terdapat perubahan yang ketara dalam bidang pendidikan pada abad ke-18 di Eropa. Secara amnya, kadar celik huruf di Eropa pada abad ke-18 hampir 2 kali ganda berbanding abad ke-17. Kadar celik huruf meningkat dengan ketaranya, terutama di kawasan padat penduduk dan kawasan sekitar sekolah-sekolah agama, istana dan gereja. Pihak gereja dan istana berpendapat bahwa institusi pendidikan seperti university dan college boleh mengekalkan dominasi masing-masing. Walau bagaimanapun, subjek yang diajar di institusi ini adalah terhad dan hanya menyokong salah satu pihak, sama ada gereja atau kerajaan. Pertumbuhan sistem pendidikan yang seterusnya adalah perubahan dalam keperluan di alam pekerjaan. Perubahan dalam keperluan alam pekerjaan atau kerjaya berpendapatan tinggi juga telah menyumbang kepada keperluan untuk berpendidikan tinggi. Kriteria untuk pekerjaan seperti ini telah diperketatkan.
Selain itu, pertumbuhan sistem pendidikan yang lain adalah pencetakan bahan bacaan yang sangat penting. Pencetakan buku yang meningkat telah menyebabkan kadar literasi meningkat. Bilangan buku yang diterbitkan dalam tempo zaman pencerahan meningkat secara mendadak karena peningkatan dalam kadar celik huruf dan peningkatan permintaan buku. Walau bagaimanapun, sepanjang abad 18, peratus minat membaca genre tradisional seperti agama telah menurun manakala buku-buku almanak meningkat. Sastra dalam bahasa Perancis. Sastra yang menekankan sains dalam bahasa Perancis telah mendapat sambutan, walau bagaimanapun, sastra contemporary juga meningkat pada abad ke-18. Selain itu, terdapat perubahan dalam pencetakan buku. Sebelum abad 18, kebanyakan buku menggunakan bahasa Latin, tetapi dengan peredaran massa, peratus buku yang dicetak dalam bahasa Latin berkurang. Malah, permintaan buku-buku Perancis meningkat dan ini menyebabkan peningkatan di dalam penerbitan buku-buku dalam bahasa Perancis yang menyebabkan bahasa tersebut terus tersebar. Kesimpulannya, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam anjakan dan transformasi idea. Sistem pendidikan di Eropa sentiasa mengalami kemajuan dan proses ini berterusan sepanjang tempo zaman pencerahan dan revolusi Perancis. Perkembangan sistem pendidikan di Eropa berlaku selepas zaman Renaissance yang banyak melahirkan elemen baru dalam bidang pendidikan.